Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Cikgu harap semua sihat. Hari ini kita akan sambung pelajaran matematik tahun 5. Apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah yang pertama, tajuk darab. Yang kedua, anu dalam darab. Okey. Jadi kita masuk tajuk yang pertama iaitu darab. Tengok buku teks muka surat 27. Okey, setiap kotak boleh muat 10 buah pasu. Jadi soalan dia, berapa bilangan pasu di dalam 35,215 buah kotak yang sama saiz? Maksud dia, satu kotak ada 10 buah pasu. Kalau dua kotak, 2 darab 10, 20 lah kan? Itu senang. Tapi yang dia nak dalam 35,215 buah kotak. Takkan kita nak lukis sampai 35,215. Jadi, okey, cara untuk darab untuk melibatkan nombor 10, 100, 1000 atau kosong-kosong yang belakang tu. Okey, kalau satu kotak 10 buah pasu. Kalau 35,215 kotak bermaksud 35,215 darab 10 buah pasu. Okey, kalau satu darab 10 dapat 10 kan? Kalau 35,215 maksudnya ambil balik nombor tadi, darabkan dengan 10. Maksud ada 35,215 dan dalam setiap satu tu ada 10 pasu. Okey, kalau awak tengok cara senang dia macam ni. 35,215 darab 1 dapat 35,215. Okey, sama kan? Tapi kalau kita darab 10, maksudnya jawapan dia akan tambah kosong di belakang. Sebab apa? Sebab ada satu kosong, jadi kita tambah satu kosong kat belakang. Jadi 352,150,000. Jadi jawapan dia adalah 352,150,000 buah pasu. Tengok kalau satu, tak ada kosong. Kalau darab dengan 10, tambah lagi satu kosong. Okey, kita pergi mendalam sikit. Darab melibatkan nombor 10, 100 atau 1000. 10,000, sejuta, apa sajalah yang belakang dia ada satu. Lepas tu belakang dia ada kosong, kosong, kosong. Jadi secara pola dia kalau awak tengok, darab 1 tak ada nombor kosong, jawapan dia tak ada kosong juga. Jadi 35,215 darab 1 sama dengan 35,215. Kalau 3 darab dengan 10, jadi tambahlah satu kosong kat belakang. Jadi jawapan dia adalah 352,150. Kalau tambah 2 kosong jadi 100. Jadi 35,215 darab 100. Tambahlah lagi 2 kosong. Jadi jawapan dia 3,521,500. Kalau 3 kosong, tambahlah 3 kosong kat belakang. Kalau 4 kosong, tambahlah 4 kosong kat belakang. So, pola dia sama je. Kalau awak darab melibatkan 10, 100, 1000, nombor yang sama, cuma belakang dia kita tambah kosong. Kalau 1 kosong, tambah 1 kosong. Kalau 2 kosong, tambah 2 kosong. Kalau 3 kosong, tambah 3 kosong. Kalau 4 kosong, tambah 4 kosong. Senang kan? Tips, kira bilangan kosong untuk dapatkan jawapan. Contohnya 1, 2, 3, 4. Tambahlah belakangnya 1, 2, 3. Yang ni salah, sepatutnya kena ada 4. Yang ni betul, 3, 3. Yang ni 2, 2. Yang ni 1, 1. Okey, itu kalau melibatkan ada nombor 1 dengan nombor kosong, 10, 100, 1000. Kita boleh guna kaedah tu. Tetapi kalau nombor selain daripada nombor tu, kita kena guna kaedah lain ataupun cara lain. Contohnya 43 darab 2,604. 43 darab 2,604. Contoh pada muka surat 29, soalan nombor 8.
Ada dua cara. Satu, cara bentuk lazim yang awak belajar dari darjah 1, 2 dan 3, 4. Satu lagi bentuk letis. Bentuk letis ni darjah 4 dah diperkenalkan. Okey, kita tengok bentuk lazim. 43 darab 2604, letakkan nombor besar di atas. Yang dua ni mana nombor besar? Yang ni lah nombor besar. Letakkan nombor kecil di bawah. Okey, ni letakkan nombor besar di atas, darab nombor kecil di bawah. Okey. Bentuk lazim ni kita buat 1/1. Yang pertama 4 darab 3 sama dengan 12. Sebabkan ada dua nombor, satu naik ke atas. Kemudian 3 darab kosong. Tadi atas 3 darab kosong kosong tambah 1, 1. 8 darab 3. 8 nombor ni, nombor ni. Lepas tu nombor sini pula. 8 darab 3, 6 darab 3, 18. Ada dua nombor kan? Jadi 1 naik ke atas. Kemudian 3 darab 2, 6 tambah 1, 7. Okey, nombor yang kedua. Sebabkan nombor kedua ni kotak yang kedua, jadi awak mesti mula dengan kotak yang kedua. Jadi yang pertama 4 darab 4. Jawapan dia 16. 2 kan? Kat sini kan? Jadi 1 tu naik ke atas. Sebab 4 darab 4, nombor start dari sini. 16, 1 naik ke atas. 4 darab kosong tambah 1. Berapa? 1. 4 darab kosong, kosong tambah 1, 1. Dah habis yang ni, ke sini pula. Anak panah kuning ni. 6 darab 4, 24. Jadi 2 naik ke atas. 4 darab 2, 8. 8 tambah 2, 10. Okey, bila dah dapat sini, kita tambah. 2 tambah tak ada apa. 2. 1 tambah 6, 7. 8 tambah 1, 9. 7 tambah 4, 11. 11, 1 kat depan buat apa? Naik ke atas. 10 tambah 1, 11. Ini kalau kita gunakan bentuk lazim. Yang kedua adalah bentuk letis ataupun darab kisi. Okey. Kalau bentuk letis, letakkan nombor besar di atas, letakkan nombor kecil di tepi. Okay, bentuk dia macam ni. Letakkan nombor besar di atas, darab, letakkan nombor kecil di tepi. Dia ke bawah. Jadi yang pertama, awak kena tengok bucu dengan bucu. Yang ni. Kemudian bucu dengan bucu. Kemudian bucu lagi. Kemudian bucu lagi. Sebab tu nama dia ke kisi. Okey, cara nak darab dia, pastikan bucu ni awak buat garisan yang betul. Cara nak darab dia, 4 dengan 4. Kemudian jawapan dia atas dan bawah. Mesti ada 2. Okey, contohnya 4 dengan 4, jawapan dia 4 darab 4, 16. 1 ke atas, 6 ke bawah. 4 darab kosong, kosong kan? Kalau kosong mesti tulis kosong, kosong. 6 darab 4, 24. 6 darab 2 darab 4, 8. Satu nombor je kan? Kalau satu nombor saja depan dia awak mesti letak kosong, 08. Jadi 08 sama dengan 8 lah. Kalau 8 kosong, 80 salah. Jadi dia 8 saja. 4 darab 2, 8 jadi 08. Okey, settle nombor 4. Sekarang nombor 3 pula. 4 darab 3, 12. 3 darab kosong, kosong, kosong. 3 darab 6, 18. 3 darab 2, 6. Jadi 0, 6. Okey, kenapa warna biru ni? Warna biru ni adalah ruang jawapan. Kita akan baca jawapan dari sini ke sini. Jadi kita akan tambah secara menyerum. Jadi 2, tak ada tambah siapa? 2. Tengok nampak anak panah kuning. 6 tambah 1 menyerum, jawapan dia 7. 1 tambah 8, 9. Nampak tak ada menyerum kira dia. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 1, 5 tambah 6, 11. 11. 1 ni naik ke atas. Sebab depan dia naik ke atas. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 8, 11. 1 naik ke atas. 1 tambah 0, 1. Jadi jawapan dia 1111972. Yang ni pun jawapan dia 1111972.
Jadi sama ada awak guna bentuk lazim ataupun bentuk lattice, kedua-duanya jawapannya sama, iaitu 111,972. Dalam exam awak guna cara ni saya terima, awak guna cara ni pun saya terima. Okey, boleh. Itu je. Satu, darab melibatkan nombor 10, 100, 1000. Yang ada nombor 1 dengan belakang dia ada kosong. Yang kedua, kalau tak melibatkan nombor tersebut, kita boleh guna sama ada cara lazim ataupun bentuk lattice. Sekarang kita termasuk tajuk anu dalam darab dalam muka surat 38. Okey. Ada 5 balang ikan. Jumlah ikan ialah M ekor. Bila awak tahu M tu maksudnya satu nombor yang awak tak tahu berapa nilai dia. Cari nilai M. Jadi M tu dipanggil sebagai anu. Jadi 5 darab 7 sama dengan M. M sama dengan 35. Okey, kita tengok contoh nombor 2. Anu ialah sebarang nilai yang tidak diketahui kuantitinya. Contoh K darab 12 sama dengan 36. Jadi yang mana anu? K ni lah anu. Jadi kita kena cari nilai K. Apa yang kita kena buat bila darab melibatkan dia cari nilai anu adalah yang pertama, darab ni dia akan bertukar menjadi, dia akan, kalau darab pergi ke sebelah sana dia akan jadi bahagi sebab darab lawan dia bahagi. Jadi 36 bahagi berapa? Bahagi 12 yang di sini. Jadi nampak tak? Kita bawa 12 tu dari sini ke sini. Yang darab ni kita bawa dari sini ke sini jadi bahagi. Jadi yang tinggal hanyalah anu sebab kita nak cari nilai anu satu je. Cikgu ulang Yang pertama, darab ni kita bawa ke sana jadi bahagi. Jadi 36 bahagi berapa? Bahagi 12 lah. 12 ni kita bawa ke sini. Jadi tinggallah K sorang-sorang. Jadi K tu sama dengan 3. Itu kalau anu di depan. Kalau anu di tengah. Contoh 2. Jadi P ni anu di tengah. 5 darab P sama dengan 20. Macam mana nak kira? Yang pertama, P ni kita kena biarkan sorang-sorang. Macam mana kita nak buat? Darab dia akan pergi ke sana jadi bahagi. Jadi 20 bahagi berapa? 5 lah. Jadi 5 ni kita bawa ke belakang. Jadi 20 bahagi 5 jadi P sama dengan 4. Okey, itu sahaja pengajaran untuk kita hari ini. Apa yang awak kena buat adalah yang awak kena buka Google Classroom, tengok Google Form yang cikgu bagi, isi nama dan kelas. Itu adalah kehadiran. Kemudian jawab soalan yang telah diberikan. Okey, itu saja. Semoga kita jumpa di sekolah nanti. Assalamualaikum. Bye.